Okey, selamat datang kepada para tetamu yang saya hormatilah. Jadi, betul, terima kasih kerana bersama kita hari ini membincangkan isu yang mendominasikan bukan saja pemikiran masyarakat kita, tapi sebahagian besar masyarakat global lah, kita boleh katakan. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Encik Zulkarnain, sekali lagi Ustazah Liana dan juga Dr. Said Harun. Terima kasih. Selamat datang ke podcast Notapis. Jadi hari ini masuk hari ke-51 perang Israel Palestin. Dan untuk tujuan perbincangan kita hari ini, saya rasa sesuai kalau kita beri tumpuan kepada tiga faktor lah, tiga bidang perbincangan kita hari ini. Okay. Pertama ialah tentang perspektif atau sentimen masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam di Singapura lah. Bagaimana respons kita sejauh ini, bagaimana kita boleh membantu masyarakat menangani gelora emosi lah yang kita sedang harungi sekarang. Dan kedua ialah pendirian pemerintah. Adakah masyarakat memahami atau menerima pendirian berprinsip Singapura ni lah, yang sebenarnya agak setelah konsisten lah sejak 1967 yang dicerminkan menerusi resolusi Perhimpunan Agung PBB dan sebagainya. Jadi kenapa masih ada rasa kurang senang mungkin? Adakah kerana ia pemerintah tidak mencerminkan sentimen masyarakat kita, atau adakah ia isu artikulasi? Kita boleh bincangkan perkara tersebut. Dan ketiga ialah kesan isu ini kepada perpaduan sosial kita lah. Adakah ia turut menjadi keprihatinan masyarakat lain yang bukan Islam? Dan bagaimana perbincangan atau dialog yang perlu diadakan, adakah ruang untuk usaha sedemikian dan kesannya kepada perpaduan sosial kita yang kita amat hargailah. Jadi sebagai pembuka perbincangan lah, kita mungkin boleh mulakan dengan Encik Zul yang boleh mengulas lah dengan mengenai dua perkara tadi, iaitu perspektif dan emosi masyarakat Islam dan bagaimana ia bersangkut paut lah dengan pendirian pemerintah. Dan adakah ini berpunca daripada kurang kesedaran ke atau kefahaman mengenai isu Israel Palestin ni yang kita semua tahu sememangnya amat rumit lah. Jadi kalau kita dapatkan pandangan Encik Zul. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jadi saya sudah banyak mengutarakan isu ini dalam sidang parlimen dan rata-ratanya banyak perbincangan dalam masyarakat kita bersangkut paut dengan respons negara kita dalam sesi antarabangsa. Jadi ini mungkin ada yang tidak maklum tentang ada kesedaran bahawa banyak resolusi di sidang PBB yang bukan sahaja menitik beratkan peri kemanusiaan ataupun undang-undang antarabangsa, tetapi pendekatan pemerintah adalah konsisten, iaitu ini kenapa saya kata sebegini. Kalau nak kata daripada masa saya masuk parlimen 2020, saya seorang je lah banyak ungkitkan perkara ni. Semasa Ramadan 2020, semasa insiden keganasan di Jerusalem, Baitul Maqdis, saya telah mengambil mengajukan soalan parlimen bagaimana MFA dapat membangkitkan isu ini untuk adakan keamanan dan kesejahteraan bagi penduduk-penduduk di Baitul Maqdis. Dan MFA daripada usulan ataupun persoalan yang saya bangkitkan, saya sendiri buat kajian dan saya telah dapat memahami bahawa rata-ratanya kita pemerintah Singapura daripada sejak merdeka dahulu mengutamakan
solusi dua negara, dan juga bahawa status Baitul Maqdis ini bukan untuk pihak Israel ataupun Palestin, tetapi dak bawah Lebanon, ya. Dan apa yang telah diajukan juga selepas 2021, 2022, saya tanya apa yang kita boleh lakukan secara menyeluruh lah, daripada pihak pemerintah, dan itu telah diterangkan bahawa ada ETAP ataupun Enhanced Technical Assistance Program, yang bukan saja mungkin kita tak boleh mengubah dasar-dasar ataupun lanskap undang-undang antarabangsa, tetapi kita boleh membuat satu perubahan ataupun make a difference, ya. Bagaimana kita dapat from a human to human level menolong warga Palestin supaya mereka boleh membina balik negara mereka. Bagi saya amat terkesan dengan insiden ini. Saya beritahu dalam ucapan saya bahawa bukan saja kerana ramai penduduk Palestin orang Islam, ataupun bukan saja pasal ini di tanah yang suci, tetapi dari segi perikemanusiaan, ya. Kalau tahun lepas saya hampir nyaris-nyaris kehilangan isteri dan anak saya. Saya tiap-tiap hari daripada pergi mahkamah, pergi pejabat, pergi parlimen, terus pergi KK, pergi neonatal ICU. Jadi pada situ saya dapat lihat bagaimana bayi-bayi ni bertarung nyawa tu tiap-tiap hari. Dan sebagai ayah, saya rasa yang ini ni kita berpaut pada satu harapan tu sajalah, kan. Berdoa agar tiap-tiap hari yang kita datang tu dia akan baik. Dan bila saya dengar tentang bagaimana situasi hospital di Gaza, saya terasa yang inilah satu-satunya yang ibu bapa yang anak bayi-bayi yang tak bersalah, kan, akan terkesan dengan gemelut peperangan. Dan sebab itu saya ingin saya dapat memahami kenapa ramai daripada kita, masyarakat kita, yang dilanda lah banyak informasi, video WhatsApp daripada kumpulan WhatsApp haji saya, kumpulan Facebook lah, semua hantar video, dan kita pun rasa apa yang kita boleh lakukan. Kita emosi kita terkesan, kan. Jadi kita fikir apa yang boleh kita lakukan. Jadi dengan itu saya amat terharulah bila adanya RLAF, ada solat hajat, doa kunut nazilah bagi kita untuk ada saluran untuk membuat sesuatu. Tapi dengan membuat sesuatu tu kita dah kena tahu bahawa bukan kita sahaja yang berusaha. Pemerintah pun berusaha, mereka pun berikhtiar, tapi mungkin kita tak nampak tentang apa yang mereka lakukan secara diplomatik, secara undang-undang antarabangsa. Dan bila saya buat kajian semula tentang apa usulan undang-undang antarabangsa yang boleh kita gunakan, ya, kenapa ini berlaku, tak ada ke perikemanusiaan, tiada ke batasan undang-undang yang dapat mengekang kerakusan keganasan. Sememangnya ada, tapi sebagai peguam juga saya tahu undang-undang satu, tapi aplikasi undang-undang itu dan hujah-hujah yang digunakan untuk membelakangkan atau memutarbelitkan undang-undang itu adalah kedua. Jadi kita mahukan bukti-bukti yang kukuh, hujah-hujah yang tertentu, saksi yang boleh diketemukan, supaya hal-hal ini akan diketengahkan bagi hari perhitungan kelak. Saya tertarik dengan apa yang Cik Zul cakap tentang usaha diplomatik lah. Kita akan kembali kepada topik tadi, tapi Cik Zul sentuh tadi tentang emosi gelora, emosi masyarakat kita ni lah, kan.
Cik Zul pun cakap tentang rintihan jiwa kita sebagai bapa, sebagai isteri, sebagai mak dan sebagainya, yang melihat anggota keluarga dan melihat penduduk Gaza lah yang terkorban atau teraniaya atau mengalami kekerasan di sana. Jadi perkara ni menimbulkan sesuatu yang agak interesting lah bagi saya lah. Kalau kita dapatkan Ustaz Zailana dan Dr. Syed Harun punya ulasan tentang bagaimana sebahagian anggota masyarakat kita, terutama golongan muda lah, yang bukan hanya rasa tidak berdaya, tapi kerana rasa tidak berdaya tu timbul perasaan yang rasa bersalah. Kerana mungkin dalam menikmati kehidupan di Singapura ni yang aman, tenteram, makanan cukup, tidur selena dan sebagainya, rasa bersalah lah. Jadi mungkin Ustazah, boleh mulakan Ustazah timbulkan tentang mengapa perkara ini berlaku dan bagaimana kita boleh membantulah masyarakat kita, terutamanya golongan muda, untuk menangani gelora emosi mereka ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi mungkin saya boleh beri komentar sedikit dari sudut pengamatan saya melihat bagaimana mungkin golongan belia, sebenarnya bukan golongan belia saja, kalau kita melihat maknanya mereka yang rasa terkesan macam tadi Cik Zul cakap, juga melibatkan warga yang maknanya warga muda dan juga warga tua. Sebagai seorang yang maknanya kalau lihat dari segi latar belakang saya, lihat dari segi posisi silang agama, dan apabila kita melihat silang agama, maknanya salah satu faktor yang kita menitik beratkan ialah perpaduan sosial. Apabila kita membincangkan tentang perpaduan sosial, pertama sekali bila kita melihat sama ada dalam situasi krisis ataupun dalam situasi yang maknanya tak ada isu, satu perkara yang kita sangat menitik beratkan ialah relationship ataupun maknanya menjalin perhubungan yang sihat. Bila kita cakap perhubungan sihat ni, dia ada macam-macam kategori, maknanya dari sudut faktor persahabatan, sudut terkesan apabila melihat orang lain punya sama ada masalah atau situasi dan kita juga rasa terkesan kerana dia mengingatkan kita sama ada pengalaman sendiri ataupun trauma kita ataupun berbagai-bagai maknanya situasi yang kita hadapi secara individu. Jadi apabila perkara ini berlaku, apa yang saya lihat, pertama sekali kalau sudut latar belakang bagi saya, kalau secara personal untuk saya, ia agak sukar sebabnya saya ada maknanya ada sahabat dan juga maknanya rakan bertugas dalam silang agama daripada Palestin. Jadi bila tengok situasi ini, bagi saya bukan sahaja saya lihat di TV ataupun di sosial media, tapi juga ada maknanya macam direct contact, melihat apakah lagi the challenges ataupun kesusahan yang mereka hadapi di sana. Dan apabila situasi ini mula bergolak, apa yang saya lihat, dan juga saya mula terfikir kerana saya juga berasa risau sebab saya lihat di kalangan masyarakat bukan sahaja mereka merasa sedih ataupun merasa gusar, tetapi mungkin mereka kerana terlalu sedih dan terlalu gusar, mereka mungkin tak sedar yang mereka sebenarnya menghadapi sebenarnya kalau dalam istilah Melayu tu kita cakap kesedihan, tapi bagi saya grief tu is not sedih je. Maybe doktor boleh boleh komen lah, sebab grief tu actually dia campuran antara sedih, marah, rasa kecewa. Jadi kalau nak cakap sedih tu dia macam understatement. Macam kita cakap sedih je, boleh atasi ni sebenarnya. Jadi disebabkan tu apabila masyarakat secara umum mahu berbincang tentang situasi ini, dia berkecamuk antara mahukan penyelesaian dan juga kerana nak meratap atas rasa tertekan dengan melihat apa yang berlaku. Jadi bila kami melihat situasi begini, saya rasa kalau kita lihat dari sudut perpaduan sosial, perlunya ada space ataupun ruang untuk membantu maknanya bukan saja masyarakat Islam, sebab kalau kita mungkin bincang kemudian yang terkesan juga pada masyarakat yang bukan Islam, sebab ini
krisis ini dia bukan skala skala globalnya, bukan sahaja kerana dia bukan kerana agama tetapi kerana politik. Dan kerana terkesan itu, jadi mereka ada yang rasakan, saya mungkin salah satu cara saya ialah mungkin saya perlu terbang ke sana dan cuba bantu, dan tak dapat berfikir secara rasional kerana emosi tak dapat dikawal. Oleh kerana itu, pada ketika itu apa yang berlaku ialah ada sekumpulan Muslimah secara sukarela yang datang kepada Pusat Harmoni dan katakan, kita melihat kerana situasi ini ramai di kalangan warga ibu dan juga golongan muda yang burn out. Kerana mereka tak tahu macam mana nak hadapi situasi ni. Mereka semua diam, maknanya silence, grieving in silent. Jadi kita cakap, apa kata kita cuba a pilot test dulu. Kita lihat kalau kita buat program yang hanya untuk membantu mereka bagaimana untuk memahami apa itu kesedihan, tapi kesedihan ini maksud saya grief, bukan sadness. Apa itu grief, dan bagaimana mereka boleh identify atau mengenal pasti simptom-simptom grief. Kemudian seterusnya mereka boleh membincangkan dengan secara rasional. Dan apabila kita melakukan our pilot program pada ketika itu, actually sesi untuk mengenal pasti apa tu kesedihan score the highest. Jadi kita melihat maknanya sebenarnya masyarakat kita peka. Bagi saya, apabila kita melihat masyarakat yang marah, yang sedih, sebab mereka masih lagi ada nilai kemanusiaan. Kalau mereka dah tak ada nilai kemanusiaan, mereka dah desensitize. Kita tengok berapa ramai anak-anak yang terbunuh pun kita dah tak ada perasaan. Tapi kerana kita masih lagi nak marah, kita masih nak mempertahankan, maknanya kita masih nak mempertahankan nilai kemanusiaan tu. Jadi bagi saya salah satunya yang mungkin kita boleh dapat memberi lebih ruang ialah untuk memberi kesedaran bagaimana kita boleh memberi introduction ataupun a bit more knowledge tentang pengurusan kesedihan atau grief management. Selain daripada mungkin kalau soalan perbincangan later, kita boleh cakap tentang panduan kepimpinan keagamaan lah, kan, yang baru saja diusulkan. Tapi sebelum tu saya rasa perlu ada keseimbangan antara memastikan kita dapat memahami perasaan kita, dan juga pada masa yang sama lebih rasional bagaimana kita boleh mengambil langkah-langkah yang proaktif dan juga lebih objektif dalam maknanya kita nak membangun untuk membantah diskriminasi dan membantah keganasan yang berlaku. Dr. Syarul, kalau boleh berikan sikit perspektif klinikal lah. Klinikal tentang ialah bagaimana kan macam boleh ada gelora emosi ni yang sampai ke tahap yang kesedihan yang mendalam, yang grief seperti Ustazah katakan tadi tu. Bagaimana kita nak menangani keadaan ni yang saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sebenarnya apa yang sudah dikatakan oleh Ustazah tadi, kadang-kala frustration ataupun keresahan, kegelisahan itu datang akibat ketidakseimbangan antara perasaan yang berputik dalam hati itu, iaitu apabila kita lihat kezaliman yang berlaku di Gaza ataupun dalam konflik ini, ia dapat mencetuskan kemarahan, dapat mencetuskan kesedihan ataupun grief seperti mana yang dikatakan Ustazah tadi. Dan apabila tidak mempunyai saluran yang tertentu ataupun message yang diberi oleh pihak-pihak tertentu ataupun pemerintah, apabila dirasa tidak keseimbangan dan kemarahan tersebut ataupun kegelisahan tersebut, ia juga boleh mereka akan terdapat keinginan untuk mengeluarkan emosi tersebut dengan cara-cara tertentu. Jadi apabila kita lihat kepada sosial media ataupun di laman tertentu, kita dapati mereka ingin mengeluarkan frustration mereka dan sebagainya. Tetapi kadang-kala ia juga mempunyai another factor, kan, di mana apabila kita rasa kesedihan, kemarahan, ia bukan sesuatu yang private tetapi ia juga menjejas perpaduan di Singapura juga. Pasal ia bukan sesuatu yang silo lah.
dan kita perlu memberi keseimbangan, dan saya rasa apabila pemerintah memberi keterangan seperti di sidangan am PBB dan sebagainya, ia juga memberi secara serius ataupun ia sesuatu yang mungkin dari segi antarabangsa ia sebenarnya sesuatu yang berat, dan bukan satu keputusan yang dibuat sewenang-wenangnya. Ia memberi sesuatu standing dari pemerintah tentang pendapat pemerintah ataupun pendapat warga negara Singapura terhadap konflik tersebut. Dan saya rasa mungkin apabila dibawa kembali kepada warga negara ataupun sebagai contoh mereka yang rasa marah akibat itu, kita perlu lihat bahawa apabila kita menyuarakan dalam pihak antarabangsa, ia sebenarnya satu opinion negara kita yang membawa yang memberi emphasis yang tertentu. Ia bukan sesuatu yang seperti kita gloss over dan sebagainya. Ia pendapat Singapura sebenarnya berputik dari sidang PBB itu ialah satu yang berat dan membawa emosi Singapura kepada konflik tersebut. Bagaimana Ustazah sentuh tadi tentang panduan kepimpinan keagamaan yang baru dikeluarkan baru-baru ni lah. Bagaimana ia dapat membantu lah? Ia dikeluarkan oleh MUIS, Pergas, AYN dan RRG kan. Bagaimana panduan tu mungkin dapat membantu dari segi apa yang Ustazah tangani, hadapi dan lihat emosi daripada masyarakat kita, kedua-dua golongan muda dan juga golongan yang tidak begitu muda lah. Pertama sekali saya perlu menitik beratkan, walaupun ia panduan agama, sebab ada juga pertanyaan-pertanyaan kata ni krisis, kata bukan krisis agama, tapi kenapa panduan agama kan. Tapi saya rasa kita pun tak nafikan yang maksudnya memang dia merupakan krisis politik, tapi mengapa panduan agama masih lagi merupakan satu, maknanya panduan yang penting, sebab masih ada lagi suara-suara di bawah, ideologi-ideologi yang masih cuba mempromosi yang ini sebenarnya isu agama. Dan kita masih lagi lihat, masih ada lagi kisah-kisah di dalam masyarakat kita yang masih lagi saya nampak di WhatsApp mencakap ni akhir zaman, kita tunggu imam dan sebagainya. Jadi suara-suara yang sebegini sebenarnya yang kita perlu memberi lebih pendekatan kepada mereka lah. Yang mana yang memahami ini isu politik, alhamdulillah. Cuma maknanya kita juga perlu memahami yang masyarakat kita pendapat mereka, pendekatan mereka berbeza. Jadi atas dasar itu panduan ini juga perlu. Kalau kita lihat beberapa pendekatan ataupun key messages yang diadakan dalam panduan agama tu, bagi saya ada beberapa, maknanya ayat-ayat Quran yang telah dikumpulkan sebagai panduan untuk mengingatkan kita. Dan bagi saya apa yang sangat membantu, sebab biasanya kalau emosi kita maknanya dah terlalu tinggi dan merasa sedih kan, bila rasa marah selalunya rasa geram. Kadang-kadang kita lupa macam mana nak mengimbangkan perasaan ihsan dan juga perasaan nak membangkitkan keadilan. Dan adanya ayat-ayat Quran sebegini sebenarnya untuk membantu masyarakat Islam kita supaya kita melihat daripada ayat Quran dan juga kisah-kisah dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangani kesusahan dengan masih lagi menunjukkan akhlak yang mulia. Dan saya rasa itu merupakan satu pendekatan yang kita nak ingatkan, sebab kita lihat kesannya kisah-kisah ataupun maknanya gambar-gambar di sosial media amat dahsyat kan. Memang no tapis lah, dia macam sesi ni memang no tapis, kita akan lihat semua live. Dan kerana itu dia akan lebih membuatkan kita lebih perasaan emosi tu lebih banyak, sebab kita lihat the nature of social media, dia bukan
dia first bukan suruh kita jadi objektif tapi be reaktif kan. Kalau reaktif dia lebih pada emosi. Jadi sebab itu atas dasar dari sudut melihat sebagai seorang Muslim, kita perlu mengimbangi emosi kita, kita perlu mengimbangi kerohanian kita. Dan juga maknanya the more objektif lah bagaimana kita nak menangani ni. Bila saya cakap menangani ni, bagi saya kalau objectively speaking, kalau kita nak buat sesuatu untuk orang di Gaza, kita sendiri perlu sihat internally juga. Dan juga maknanya kita we have a clarity of mind, bagaimana kita nak nak memahami isu ni. Sebab kalau kita pun marah-marah secara terus menerus, pun dia tidak akan membantulah situasi ni. Selain daripada panduan, maknanya daripada sudut Al-Quran dan juga hadis, saya rasa apa yang membantu dalam panduan ni, sebab ada juga beberapa pendekatan yang membentangkan tentang pentingnya melihat masyarakat majmuk. Sebab dari konteks Singapura, saya rasa apa yang kita perlu memikirkan juga ialah apa yang berlaku di Gaza, tetapi selepas ini bagaimana kita nak menghadapi masyarakat kita. Apakah model perpaduan sosial yang membantu kita untuk masih lagi boleh menguatkan rasa kepercayaan, menguatkan rasa maknanya penghargaan terhadap maknanya yang berbilang, maknanya yang berlainan agama dan juga yang berlainan budaya. Ada juga sebenarnya kita lihat dalam sosial media yang Muslim yang menyokong ideologi Israel, dan ada juga kita melihat golongan Israel yang tak menyokong pemerintah mereka, malah mereka cuba untuk mempertahankan hak orang-orang di Gaza. Jadi atas dasar itu sebenarnya masyarakat majmuk dia bukan hanya masalah, saya tak cakap masalah, tapi saya rasa ni mungkin kalau kita lihat, kalau krisis tu dia ada peluang positif yang kita perlu kita perlu cari bagaimana kita nak membincangkan tentang ni. Sebab mungkin sesetengah kita pun melihat ada situasi di Singapura yang mana penjual-penjual yang mungkin kerana mereka tidak mahu membincangkan tentang isu krisis Gaza ni, mereka juga di-ban. Dan mereka bukan penjual yang Yahudi, mereka beragama lain, tapi hanya kerana mungkin mereka rasa mereka tak mahu komen ataupun mereka mengatakan sesuatu yang membuatkan masyarakat, bukan saja masyarakat Islam tetapi yang lain menyokong Gaza juga rasa kecewa. Sebab mereka kata nak support lokal, tapi bila mereka melihat situasi ini mereka rasa kecewa. Jadi dinamiknya lebih luas daripada apa yang kita fikirkan. Jadi bagi saya inilah masanya, dan juga perlu kita lebihkan lagi sesi dialog, sesi perbincangan. Selain daripada sesi perbincangan, bagi saya sebenarnya sesi persahabatan. Tak semua orang articulate ataupun boleh berbicara secara bijak. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut konteks perpaduan sosial, biasanya kita akan menjalin hubungan baik, kita akan bekerja keras masa senang. Dia bukan masa krisis. Jadi bila masa krisis ni, kalau tiba-tiba mereka cakap kenapa tak buat dialog dengan yang mungkin yang pihak sebelah sana, kan, yang menyokong agenda Israel. Bukan tak mahu berdialog, tetapi kita perlu juga fikir secara objektif kita punya end outcome tu. Misi kita akhirnya sebenarnya kita nak duduk dan masih boleh bersalam, masih boleh nak berbincang di konteks Singapura, ataupun kita nak bermasa muka selama lagi 10-12 tahun. Sebab kemungkinan konflik ini walaupun pertegangan ni walaupun besar ataupun kecil, kita akan mungkin sentiasa lihat. Ia akan berlarutan. Dia akan berlarutan. Jadi bila dia berlarutan, kita nak macam mana? Kita akan sentiasa nak bersyawasangka dengan yang pihak sebelah, ataupun kita perlu memikirkanlah konteks Singapura tu macam mana. Jadi saya nak pick up Ustazah punya point tadi tentang peluang.
dan bila perbincangan harus dilakukan, dialog harus dilakukan semasa waktu tenang, bukan konflik lah. Jadi kita memandang ke depan. Kalau saya boleh segue sikit lah pada isu ni tentang apa, sebenarnya bagi saya macam ada information gap, jurang maklumat, pemahaman tentang isu ni kan. Jadi adakah ini peluang atau selepas konflik ni Cik Zul, you berbual tentang hubungan diplomatik, usaha diplomatik Singapura. Sebenarnya berlarutan sekian lama bantuan yang kita berikan kepada Palestin contohnya, dan saya rasa kita antara segelintir negara saja yang mempunyai hubungan baik dengan Israel dan juga Palestin. Dan kita juga tahu, mereka yang ramai yang tahu tentang isu ini sebenarnya very complicated kan. Ada intra-Palestinian issue, Hamas, Fatah sebagainya yang tidak dapat bersatu. Seperti Ustazah katakan tadi, pemerintah Israel yang right wing, ekstrim, lebih dari 2 dekad ni tidak mahu ke meja perbincangan. Kemudian kita masukkan elemen tentang geopolitik Arab kan, rantau Arab dengan Iran, Saudi dan sebagainya. Amat complicated kan. Jadi adakah masyarakat kita sebahagiannya tidak menyedari tentang perkara-perkara ini? Perlukah kita melihat ke depan dan adakan wadah-wadah untuk meningkat kesedaran, bukan saja untuk masyarakat Melayu Islam tapi juga bukan Islam, supaya bila krisis yang ini akan seperti Ustazah kata berlarutan, kita akan dapat memahami konteks sebenar. Dan juga dalam sudut itu, peranan Singapura sebagai sebuah negara kecil tau. Kadang-kadang bagi saya sebagai wartawan yang kita lihat daripada sudut perspektif yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak lah, seperti masyarakat kita, warga Singapura kadang-kadang mahukan terlalu banyak daripada pemerintah, sedangkan kita sebuah negara kecil. Dan Cik Zul sebagai GPC, Member of Foreign Affairs, Parliamentary Committee, tentu mungkin boleh perspektif dari sudut itulah. Negara kecil dan hubungan kita dengan ihwal luar kita lah, bagaimana kita menangani isu ni lah. Jadi sememangnya kesedaran bukan saja untuk masyarakat Melayu Islam kita, tetapi untuk semua, ramai lapisan masyarakat mungkin yang tidak faham kenapa ada orang tanya, ini kenapa orang Melayu Islam kita banyak prihatin sangat dengan isu ni. Tapi sebenarnya kalau dalam tinjauan saya lah, dengan interaksi dengan rakan-rakan penduduk, rata-rata semuanya ada keprihatinan tentang apa yang berlaku di Gaza. Tapi kita kena memahami bahawa isu ini tak tercetus pada tanggal 7 Oktober 2023. Sebelum 7 Oktober 2023 ni, tahun ini saja di tebing barat 38 kanak-kanak Palestin yang terkorban. Itu maksudnya tiap minggu ada satu kanak-kanak. Apakah kita tak terkesan dengan statistik sebegitu? Kita pun adakah emosi ini berlaku kerana apa Ustazah kata, semua ada informasi daripada sosial media. Kita kalau betul kita mahu memperjuangkan isu kemanusiaan, isu keadilan, harus tetap konsisten, berprinsip, bukan saja selepas 7 Oktober, sebelumnya dan seterusan. Dan kalau dikatakan juga isu ini pun bukan tentang lapisan tertentu ataupun agama tertentu. Kerana saya setuju sangat dengan apa Ustazah kata tadi, ini bukan konflik tentang agama kan. Jadi ada banyak kerumitan, kompleks geopolitik. Warga negara Israel pun 4 tahun lepas mereka ada 5 pilihan raya. Baru-baru ni, November ni, 76% dalam tinjauan katakan Perdana Menteri mereka harus letak jawatan. Jadi ada banyak mereka yang mungkin tidak mahu, pemerintah mereka tak mewakilkan hasrat mereka. Mereka pun mendambakan kedamaian, keamanan, seperti warga Palestin juga. Bukan saja di tebing barat, tapi di Gaza juga, yang mereka tak ada pilihan raya sejak 2006 kan. Maksudnya
kalau setengah rakyat Gaza tu anak-anak, maksudnya setengah mereka tu tak pernah pilih pemerintah mereka. Jadi kita tak boleh dengan rata mempermudahkan ataupun memperlekehkan isu ini. Banyak lapisan, dan sebab tu saya fikir kita alhamdulillah ada perbualan, ada rintihan emosi yang mengakibatkan ramai yang mahu ambil tahu, ramai yang peduli. Dan apabila kita peduli, kita mahu menyalurkan tenaga ini dengan secara konstruktif. Dan dari segi antarabangsa, hubungan diplomatik pula, ini pun satu kesedaran bahawa kita kena ambil tahu juga apa yang kita sebagai negara kecil, walaupun kita negara kecil, kita harus ada hasrat yang sama dari segi ekonomi, dari segi keselamatan, dari segi perubahan climate, iklim. Jadi kalau kita kata kita negara kecil, tak payahlah nak sign Paris Agreement kan. Apalah kita boleh buat, kita tak beli, tak pergunakan plastic bag, beli 5 sen dekat NTUC. Apa perubahan akan dibuat kalau negara-negara besar seperti China dan Amerika Syarikat tidak membuat perubahan. Tapi kerana kita kecil, walaupun kita kecil, kita berpendirian tinggi, kita ingin mencerminkan pada pihak antarabangsa yang kita ni ada jati diri kita sendiri, ada maruah kita yang ini yang kita mahukan. Jadi semasa saya, walaupun dalam GPC pun dengan perhubungan antara negara lain, saya diundang ke ASEAN, di pelbagai negara sebagai GBC. Kita selalunya fikirkan Singapore first. Bagaimana kita mahu mencerminkan pada dunia yang ini jati diri Singapura, yang menitik beratkan multiracialism, multireligious dan keamanan. Jadi bagi Singapura tetap berprinsipkan, kalau saya sebenarnya kalau dengar komen-komen Singapura ni pro Israel, saya cakap awak ni kena belajar sikit lah. Bukan, kita pro Singapura, kan? Kita pun pro Palestin. Kalau kita ikutkan resolusi yang tadi Dr. Syed cakap, semuanya banyak menyebelahkan Palestin, walaupun ada hubungan erat dengan Israel secara ekonomi. Umpamanya tentang illegal settlement, Singapura kata ini tindakan yang melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi dari hubungan foreign affairs, kita tetap mempentingkan negara Singapura sendiri tu, kerana kita tahu yang negara kita masyarakat majmuk, bukan saja masyarakat Melayu Islam. Dan daripada ini saya nak tambah satu lah, terakhir ni, tentang panduan agama yang ini. Saya pun macam ustaz cakap, apa ni panduan agama? Tapi saya tanya masa ucapan parlimen, Dr. Syed Harun kat situ, saya tanya Timbalan Perdana Menteri, saya tanya kenapa perlunya religious guidance, kan? Jawapannya amat menarik. Dia tak kata ini perlu, dia kata ini mencerminkan indahnya bagaimana mufti kita menunjukkan pada semuanya bagaimana cara kita orang Islam Singapura ni respon. Dia cakap kalau kita tengok rata-rata Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong kata, tengok seluruh negara banyak yang menggunakan eksploitasi
division melalui humanitarian mungkin, keagamaan. Tapi di Singapura ni kerana adanya panduan ini, bukan kita perlukan, bukan kita cakap ni, tapi adanya ini membuat kita lebih senang ataupun lebih sukarlah bagi mereka yang mahu exploit. Saya selalu cakap the environment is conducive for the divisive. Jadi maksudnya banyaklah orang yang suka memecah belahkan daripada menyatukan. Saya suka apa yang dikatakan, kita harus lebih banyak dialog, persahabatan. Pasal kalau kita tak jaga, kita siapa lagi kan? Kita kena faham bahawa negara kita yang kecil, yang mungkin ada orang kata kita tak ada sumber asli, kita perlukan kolaborasi ramai. Dan dengan perikatan ekonomi itu kita dapat berunding dengan lebih dekat dengan mungkin pemerintah Israel. Mungkin tahun depan pemerintahnya akan tukar, dan tapi aspirasi warga negara mereka tetap sama. Ya. I mean, Mufti mencerminkan keindahan yang Islam yang kita praktikkan di Singapura lah. Itu satu keinginan lah. Tapi kalau Dr. Syed, saya nak tanya tentang komen anda seterusnya, tapi mungkin boleh berkisar kepada kemahuan masyarakat ni lah, dan kemudian kita boleh sambung pembicaraan tentang perpaduan sosial yang Ustazah katakan tadi. Sebagai pemimpin masyarakat, ada keinginan ni untuk mungkin memahami prinsip pendirian Singapura yang berprinsip, tapi pada masa yang sama mahu juga menyuarakan, meluahkan harapan dan sokongan. Jadikah ini dari kacamata seorang pemimpin masyarakat perlu diadakan ruang, atau tidak wajar kerana isu-isu berkaitan dengan impaknya kepada perpaduan sosial? Mungkin boleh berikan sedikit ulasan. Saya rasa pertama sekali, apabila kita lihat pada panduan agama yang sudah diberi oleh MUIS, dari kacamata saya rasa tidak ada paradoks yang tertentu. Memang isu ini berputik dalam lapisan geopolitik dan sebagainya. Tetapi apabila terdapat kegelisahan, terdapat kemarahan atau perasaan yang tertentu terhadap isu tersebut, dari segi salurannya, antara wadah-wadah tertentu ialah melalui wadah-wadah keagamaan untuk memberi ketenangan kepada kegelisahan tersebut, dan bukan memberi tumpuan kepada isu ini sebagai satu kecelaruan agama antara dua pihak. Dan panduan tersebut saya rasa menjadi sesuatu aliran untuk divert perasaan tersebut, dan ia sekaligus sebenarnya menjadi kemahuan masyarakat untuk mengadakan saluran untuk ekspres mereka. Dari konflik tersebut, apabila ia bermula hingga sekarang, selang setiap hari Jumaat terdapat qunut nazilah sebagai contoh. Terdapat doa-doa tertentu untuk memberi peluang masyarakat untuk ekspreskan keinginan mereka untuk membantu segala apa yang berlaku di sana. Selain dari itu, saya rasa kalau tidak salah juga terdapat efforts yang tertentu oleh badan-badan keagamaan yang lain juga, kerana ia sesuatu commonality, kemanusiaan antara yang cuts across segala apa keagamaan, kerana ia sesuatu tragedy humanity. Selain dari itu tadi, the second question, apa yang anda tanyakan tentang sama ada perlu diberi ruang untuk ekspresi yang you katakan ni, tapi you katakan menerusi ruang-ruang keagamaan. Betul. Melebihi itu, adakah ia akan menjejas perpaduan sosial? Because ialah kita semua setuju bahawa ini bukan satu isu keagamaan, isu politik dan juga isu kemanusiaan. Tetapi kita tidak boleh nafikan the religious undertone is quite strong. Betul. Kan? Jadi perlu tetap saya setengah pihak berpendirian, perlu ada dialog, seperti saya katakan tadi, dialog persahabatan. Bagaimana ini boleh diadakan tanpa menjejas perpaduan sosial? Kerana isu emotif seperti ini kan, seperti Cik Zul kata, easily to be exploited, to be
element of division kan, to be divisive. So macam mana tu, macam adakah perlu kita adakan ruang, kalau perlu bagaimana? Saya rasa apabila kita lihat kepada isu sebegini, sememangnya kita perlu terima bahawa ia sesuatu yang mungkin boleh mencetus perasaan, dan kita sebagai suatu masyarakat, we have to move towards a certain level of maturity. Dan pada mulanya mungkin kita gunakan dialog, kita mungkin gunakan wadah-wadah tertentu di mana dalam close group kita dapat berbincang pada mulanya dalam masyarakat sendiri, tetapi apabila kita rasa masyarakat bersedia, kita ada cross cultural ataupun cross religious understanding of the particular issue. Tetapi saya rasa apabila kita lihat pada isu sebegini, ia perlu mencerminkan keinginan kita sebagai satu negara untuk bertekad supaya ia tidak berlaku dalam negara kita juga, dan ia membawa satu peringatan bagi kita di mana isu-isu seperti keagamaan, kekauman merupakan isu-isu amat sensitif dan boleh mencetus perasaan dalam sekelip mata. Dan itu perlu menjadi sesuatu tunggak keinginan persamaan dan persefahaman dalam warga negara kita apabila kita membawa diskusi tersebut. Bukan secara untuk meletakkan hak kita ke hadapan ataupun ingin mencerminkan perasaan semata-mata. The end goal mesti untuk untuk preserve our harmony dan persefahaman antara kaum-kaum yang berbilang bangsa di Singapura. Sebagai rumusan lah, kalau kita boleh untuk Encik Dr. Syed Harun melahirkan harapan sebagai pemimpin masyarakat, di mana arah tuju kita selepas ini dari segi konflik yang kita besar kemungkinan akan berlarutan, dan bagi Ustazah pula dari segi dinamik hubungan interfaith yang begitu penting untuk perpaduan kita, dan mungkin untuk rumuskan perbincangan kita, Encik Zul dari segi sentimen masyarakat, bagaimana ia boleh sealiran dengan respons pemerintah lah, supaya tidak timbul kekeliruan atau prasangka dan sebagainya yang boleh menjejas keharmonian secara keseluruhan lah. Mungkin Dr. Syed Harun boleh rumuskan sebagai masyarakat. Saya sebenarnya rasa hopeful lah. Apabila kita lihat diskusi-diskusi antara mungkin walaupun mungkin di laman sosial media kita lihat lebih berunsur perasaan-perasaan tertentu, tetapi saya rasa apabila kita bersua muka, apabila kita berdiskusi tentang isu-isu seperti Israel Gaza dan sebagainya, Israel Palestin ataupun isu-isu semasa, saya sebenarnya rasa di golongan belia dan juga masyarakat kita lebih peka tentang pendirian-pendirian yang mungkin berlainan, dan kita rasa bersedia untuk berdiskusi walaupun ia mungkin berlainan pendapat. Dan sebenarnya saya rasa hopeful lah apabila kita lihat cara kita berdiskusi, sebagai contoh diskusi sebegini dalam Notapis. Bagus, alhamdulillah. Ustazah? Okay. Bagi saya ya memang kita lihat sekarang merupakan masa sukar, tapi saya juga mempunyai perasaan positif yang mana saya mahu percaya apabila kita melihat banyak kesukaran dan image-image yang sangat memberi kesan kepada kita tak mahu perkara sebegini berlarutan. Kita tidak mahu melihat gambar-gambar kematian yang kita perlu hadapi berhari-hari. Dan atas dasar itu saya rasa kita
kita berasa hopeful in a sense that kita akan lebih aktif memikirkan bagaimana kita dapat menangani isu ini, sebab kalau kita lihat mungkin berbanding tahun-tahun yang lalu, pendedahan kita kali ini skalanya lebih besar kerana social media. Tak bermaksud perkara ini hanya bermula daripada 7 Oktober, cuma kerana mungkin dari segi strategik, dari segi pendekatan, dari segi pendidikan dia lebih lebih banyak impaknya, maka kita lebih merasa perlunya bertindak secara objektif. Dan pada masa yang sama, walaupun pada awalnya tadi saya cakap ya, kita lihat ada golongan belia yang burn out, ada yang mahukan ruang yang selamat. Bagi saya itu juga merupakan tanda-tanda positif kerana mereka rasa lebih terbuka untuk berbincang yang situasi ini memberi kesan kepada mereka, dan mereka sebenarnya cuba untuk mencari jalan penyelesaian. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi badan-badan agama, sebenarnya walaupun mungkin di sosial media, sebab saya terlibat dengan beberapa perbincangan dengan masyarakat kan, beberapa soalan yang konsisten yang mereka tanya, apa sentimen yang dikemukakan ataupun sentimen agama lain, sebab saya tak nampak mereka mungkin keluarkan official statement kan, ataupun post kat social media. Bukan kerana mereka tak peduli, tapi biasanya mereka yang terlibat dalam maknanya memupuk persefahaman dan perpaduan sosial ni, biasanya bila mereka lihat suasana yang tegang kerana emosi, mereka tak mahu menambah lagi kerumitan itu dengan cuba mengeluarkan lagi statement-statement. Dan biasanya di belakang tabir ada sebenarnya, kalau kita melihat RLAF dan juga di Pusat Harmoni, ramai maknanya banyak badan-badan agama yang sebenarnya yang datang kepada kita dan cakap mereka merasa sedih. Mereka juga rasa terkesan melihat masyarakat yang maknanya menyokong Gaza. Mereka juga sebenarnya terkesan melihat apa yang berlaku, dan mereka dengan kapasiti mereka cuba melihat bagaimana mereka nak menyokong keadilan tersebut. Selain daripada itu, ada juga sebenarnya inisiatif-inisiatif yang mana mereka datang kepada kita dan cakap, salah satunya golongan Kristian yang datang pada saya cakap, Ustazah, saya lihat ramai yang rasa terkesan di kalangan masyarakat Islam ni, kerana ekspertis kami ialah untuk melihat situasi ini daripada psychological perspektif. Jadi kalau ada bantuan yang saya boleh bantu, Ustazah boleh bagi tahu. Kita cuba melihat, sebab saya juga terkesan cuma mungkin kita tak nampak akhbar, sebabnya kadang-kadang isu-isu gini mereka nak lakukan di belakang tabir. Ini mahukan sesuatu yang privacy, yang mungkin kebanyakan mungkin mereka juga melakukan atas dasar lebih keihsanan dan keikhlasan, dan bukan hanya kerana nak menunjuk di luar. Kalau kita lihat konteks Singapura ni, mungkin bila kita cakap kita adanya harmoni, kita tak ada maknanya kacau bilau kat luar kan, secara fizikal. Kita ada keamanan tu. Mungkin kita rasa macam benda ni standard, tak ada apalah sangat. Tapi cuba fikirkan, kalau harmoni tu tak ada, jangan cakap hari-hari nak keluar pergi kerja atau belajar. Tak boleh, kita tak boleh nak buat bisnes, kita tak boleh nak maknanya kehidupan seharian akan terjejas. Dan segala rutin akan terjejas hanya kerana tak ada keharmonian, sebab tak ada kepercayaan. Kita dah tak boleh dah tak boleh nak bersemuka dengan orang-orang yang berlainan. Jadi cuma fikirkan dari sudut tu lah. Jadi kalau kita mahukan maknanya Singapura yang masih
mampu untuk memupukkan persefahaman, dan mereka juga yang berlainan agama, dan juga orang-orang Islam yang mempunyai nilai dan akhlak yang tinggi, yang bagaimana yang seperti mana yang mufti dan juga asatiza di Pergas, di AYN yang telah membantu memberi panduan keagamaan itu. Jadi maka kita kena fikir yang persepadan social cohesion ni ataupun perpaduan sosial ni amat penting, dan kita punya end of mind selalu kena fikirkan yang kita dalam masyarakat majmuk, dan kita perlu utamakan setiap daripada kita ada hak untuk melaksanakan agama kita, ada juga hak untuk menyokong dan juga tidak bersetuju tapi dengan rasa hormat. Sebab konsep peace tu, keamanan bukan maknanya dia terus zero the peace, tak ada orang boleh ada idea ataupun pendapat yang berbeza. Dia mesti ada, tapi cara bagaimana menanganinya tu yang membuatkan kita masih lagi boleh bersatu walaupun dalam perbezaan. Dalam isu yang begitu meruncing ni agak terkesan ada a lot of hopes and positivity around this discussion. Cik Zul, kalau boleh rumuskan dari segi perspektif anda lah. Jadi mungkin saya ada tiga mungkin yang saya inginkan, ada 3 kelebihan bagi masyarakat kita. Pertama, lebihnya peluang bagi mungkin bukan saja masyarakat Melayu kita, tapi semua lapisan masyarakat kita, supaya lebih peluang untuk memahami apa yang dilakukan oleh negara kita, pemerintah di sidang antarabangsa, dari segi undang-undang, dari segi program membantu, khususnya dalam isu ini warga negara Palestin. Dan satu caranya mungkin adalah untuk adanya lawatan ke program-program tertentu bagi belia-belia kita untuk ke UN, untuk mempelajari apa yang dilakukan di Kementerian MFA seumpamanya. Kita tahu kalau Ministry of Transport, Ministry of Health tu kita tahu, kita nampak lah. Tapi apa yang berlaku di luar sana, di Foreign Affairs, Defence ni, diorang senyap-senyap lah. Kan? No news is good news selalunya, kan? Tapi itulah saya GPC, semua yang GPC yang perundangan lah, Home Affairs lah, Foreign Affairs lah, Defence, semua saya kena angkut kan. Tapi bila saya dapat mengenali dengan lebih mendalam kan, saya dapat tahu berapa banyak usahanya, ikhtiarnya pegawai-pegawai kita tu yang melakukan ini. Itu satu. Tapi bukan saja apa yang dilakukan negara kita, tetapi memahami apa yang tidak dilakukan oleh negara-negara lain di sidang-sidang antarabangsa ni. Kalau kita cakap kenapa macam gini, tapi awak tengok, adakah negara-negara tertentu ni lakukan apa yang dimahukan warga negara mereka untuk isu ini, kan? Jadi lebih peluang untuk memahami isu-isu antarabangsa, mungkin dalam segi bantuan ataupun pendedahan. Kedua, kelebihan dari kematangan, lebih matang dalam diskusi perbincangan isu-isu sensitif seperti ini. Dan alhamdulillah kita melihat rata-ratanya kita ada wadah yang tertentu, kita ada saluran yang tertentu, channel release valve yang tertentu. Jadi mungkin dalam media sosial kita dilanda dengan image-image yang pelbagai, disinformation, fake news lah, semuanya. Kita pun tak tahu apa ni, gambar ni AI ke propaganda ke. Yang kita tahu ia dalam telefon bimbit kita, ataupun dengan anak-anak kita pun, anak remaja saya dah, ayah ni ada video ni. Saya kena nak unpack lah dengan dia, berbincang dengan dia. Jadi kita kena lebih matang dalam diskusi bukan saja dengan masyarakat lain, tetapi dalam keluarga sendiri pun kita harus matang, kan? Dan dalam ini kita
kena saling berhormat lah, berhemah dan berhormat dalam perbincangan ni. Saya kata dalam parlimen, what beats a good idea is a better idea, kan? Jadi kita tak boleh henti berunding, berdiskusi. Iron sharpens iron, kan? Jangan takut kalau idea anda, saranan anda, mungkin ada satu orang tu cakap, hamba Allah ni cakap dengan saya, boleh tak saya tak setuju dengan pendirian pemerintah. Tak salah pun. Kadang-kadang saya pun tak setuju, kan. Saya pun tanya soalan, tapi saya dapat faham posisi pemerintah dan saya dapat memahami. Tak kata awak harus setuju. Tak kata awak tak setuju, awak bukannya warga negara Singapura yang baik, tetapi awak warga yang prihatin, kan. Jadi dengan jangan menjadikan ketidaksetujuan tu mengubah kesejahteraan kita. Kita ni saling manusia. Rambut sama hitam, ada yang blonde lah, tapi rambut sama hitam hati lain-lain, kan. Tapi kita kena faham bahawa dengan isu sebegini, masyarakat kita sendiri pun banyak pendirian yang berbeza. Jadi kita kena harus hormat, berhemah dan berhormat dalam begini. Ketiga, mungkin kelebihan yang mungkin saya mahukan ada lebih wadah untuk bila-bila kita, orang-orang yang terkesan, untuk menyalurkan tenaga mereka atau idea mereka, membuat sesuatu yang lebih positif. Bukan semuanya harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi kita sendiri boleh lakukan. Ada orang kata, kita share lah, kita IG story je, kita buat ini buat itu kita punya ikhtiar. Tapi awak tengok, adakah awak lebih memecah belahkan atau menyatukan? Kita nak boykot, apa tadi Ustazah cakap, awak boykot, sekalinya yang boykot tu orang Islam kita juga, yang tapi dia supplier of the brand, dia franchisee ke. Bagaimana kalau kita turn the argument on this, daripada menjatuhkan, kita membangunkan, kita reverse boycott lah, kita support lah. Saya beri contoh, saya sebelum isu ini berlaku, tahun lepas saya beli banyak kefiah tu daripada Herbawi. Dia family business lah dekat tebing barat. Dia ada factory tertentu. Itu memang nak bantu, kan? Nak sokong. Kalau kita tahu yang ini satu-satunya cara untuk kita membantu, bagaimana kalau kita membantu? Kalau yang sebagai contoh yang saya berikan, bila kita tahu pelajar-pelajar Palestin ke pelajar-pelajar Timur Tengah yang mahukan pengalaman internship, kita boleh adakan sesuatu untuk membantu usaha-usaha sebegini. Dan saya amat bangga masa dialog MKOSA 3 tu, ada belia-belia ni, dia kata saya nak ajar reading, teach for Palestinian kids. Kalau boleh ada Zoom tak? Boleh ada Zoom, tapi diorang tak ada internet, macam mana, kan? Kita buat bertahap-tahap lah. Bagaimana kalau awak lakukan Zoom session tu untuk menolong ibu bapa kita mengendalikan ataupun handle lah gemelut emosi ni dengan anak-anak kita. Itu mungkin tahap pertama. Jadi mereka akan lakukan ikhtiar mereka sendiri, dan kita akan terasa yang negara kita ni tidak terkekang dengan sewenang-wenangnya, kan. Kita ada benda yang kita boleh lakukan untuk from a human to human level. Mungkin kita bukan di pemerintah, mungkin kita bukan di antara pihak peringkat antarabangsa, tetapi apa kita sebagai seorang manusia, apa yang kita boleh lakukan untuk membangunkan dan bukan menjatuhkan. Ya, jadi itu saya tiga lebih yang saya mahukan, harapkan supaya lebih peluang, lebih matang, lebih wadah, lebih ruang. Jadi harapnya kita semua tak menjadikan isu ini yang memecah belakang kita ataupun kita menuding jari, tapi kita bukan menuding jari, tapi kita menyambut tangan bagi semua.
Mari kita buat sesuatu. Kita buat satu positif. Kita jangan buatkan isu ini sebagai satu isu yang sebagai titik nokta lah. Pasal isu ini tu kalau 75 tahun yang lepas tak ada solusi. Esok mungkin tiada solusi yang segenapnya, ya. Tapi kita tidak boleh putus harapan bahawa dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan usaha kita bersama, dengan harapan kita, bukan saja dengan masyarakat Melayu Islam, tetapi masyarakat maklumat Singapura yang lain yang prihatin akan isu ini, ibu bapa, belia, warga emas, mereka yang banyak pengalaman, ya, mereka akan tahu yang isu ini mungkin bukan saja untuk kita, tapi isu adalah isu Palestin ni, isu untuk mereka menyelesaikannya. Tapi kita yang dekat sini ni, kita kena fikirkan bagaimana ia tidak menjejas diri kita, dan pada masa yang sama, apakah kita boleh buat sesuatu yang positif dengan pemerintah yang mengadakan banyak dialog dan akan mengadakan lebih banyak cara-caranya, wadah untuk kita menyalurkan bantuan pada mereka yang tertentu. Dan bukan saja di Gaza, seperti saya katakan, tebing barat, bukan saja di Palestin, tetapi di Libya, di Syria, di Yaman, di Rohingya. Banyak isu kemanusiaan yang mungkin kita terlepas pandang. Dan kalau kita mungkin tidak boleh melakukan untuk mereka, membantu mereka, kita harus gunakan itu sebagai satu iktibar bagi kita sendiri yang di Singapura ni. Yalah, dalam kita menangani pemerintah dan prihatin tentang penduduk Gaza, warga Palestin, penting kita mendoakan kesejahteraan untuk mereka tanpa menjejas kesejahteraan masyarakat kita. Itu yang penting saya rasa. Terima kasih Dr. Syed Harun, Ustazah Liana dan Cik Zul Rahim kerana bersama kita dalam episod Notapis kali ini. Terima kasih. Terima kasih.